أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih au kama qol. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi majelis, dan yang sangat dicinta dan disayangi Imam Khatib Billah dan ahli jawatan kuasa majlis, ahli jawatan kuasa masjid, dan setiap mereka dan setiap orang yang ada hubungan yang telah berusaha untuk menjayakan majlis tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicurahi dengan barakah dan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hayat kita, di sepanjang hidup kita, di dalam masa kita hidup di alam dunia yang sangat banyak ujian-ujian, apatah lagi dunia yang ada pada akhir zaman yang kita ada di hari ini. Walau bagaimanapun kita sangat yakin dan kita sangat sedar dan khabar bahwasanya kita pada malam ni siapa seterusnya lagi kita yakin kata salah satu daripada benda, salah satu daripada perkara
yang menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala, terima permohonan kita dan terima doa kita yang telah kita doa di dalam bulan Rajab baru ni lagi. Masuk bulan Syaban pun tak habis lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, di dalam bulan Rajab kita dah lalu 30 hari ataupun 29. Di dalam bulan Sya'ban juga akan cukup aku 30 ataupun 29. Kita masih diberi untuk hidup lagi. Dan di samping itu juga ada dah sebahagian daripada kawan kita, sebahagian daripada saing kita, setelah mereka selamat tinggal daripada bulan Rajab tahun lepas, bulan Syaban tahun lepas, nak masuk bulan Ramadan depan ni, dia sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan panggil dia gitu. Hiu dia sapa, masa dia sapa, terpaksa dia kena pergi. Tapi alhamdulillah, bagi kita-kita hari ni, bagi kita-kita yang ada malam ni, panggilan kita daripada pihak berkenaan, panggilan kita daripada Allah Subhanahu wa taala belum lagi sampai. Oleh kerana tu kita berazamlah, kita pocoklah dalam hati kita, biar kejak, biar penuh, bahwasanya kita akan guna, akan pakai peluang yang Allah Ta'ala beri pada kita sikit lagi untuk kita memenuhi segala kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita dalam menghadapi bulan Ramadan yang dikatakan bulan Ramadan Syahrul Mudha'afah, bulan yang Allah Ta'ala ganda pahala ibadat yang kita lakukan padanya. Oleh kerana itu kita azallah dengan secara putus hati dengan kedatangan Ramadan pada tahun ini. Sikit sebanyak kita ada peningkatan, kita ada berubah, baik saja di segi amalan kita, baik saja di segi akhlak kita. Itulah hak yang dikehendaki daripada sambutan Ramadan yang disuruh di dalam Islam kita. InsyaAllah dengan semata-mata kita berazam di atas perkara-perkara yang tersebut, dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita nak sambut sekitar dalam 4-5 hari lagi, sangat-sangat mengartikan bagi kita. Baiklah, para ulama telah buat satu kajian. Amo baca dalam satu kajian bagi seorang ulama, dia kata Malaysia ni bila masuknya bulan Ramadan, bila masuknya bulan Ramadan, maka terbagi pada 3 golongan. Dia kata Malaysia bila masuk bulan Ramadan terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia suka, dia seronok, dia ramai. Golongan pertama. Nah, bila masuk bulan Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, bila sapa bulan Ramadan, maka dia suka, seronok dan ramai.
Golongan pertama ni dia kata kebanyakan pada akhir zaman ni ia telah kena pada puak-puak jual. Kena pada puak-puak jual ni dah. Bila dia masuknya bulan Ramadan, ia ramai sangat, ia suka sangat kerana ia boleh berjual. Jual tu, jual ni, jual tu, jual ni. Haji dia berjual di dalam bulan Ramadan sebulan ni, boleh dia membekalkan dalam kehidupan dia tu setahun. Itulah dia tu terasa ramanya bila masuknya bulan Ramadan. Dan golongan yang kedua pula, bila masuknya bulan Ramadan dia serabut. Dia serabut. Serabutnya bila nak sapa bulan Ramadan ni sekaligus tak tahu nak tak diri lagu mana. Golongan yang kedua ni ia telah kena pada golongan yang dikatakan abna'ud dunya. Orang yang selalu fikir untuk nak menghasilkan mata benda dunia, untuk nak kerja hasil mata benda dunia. Kalau kok kawasan mo kita nak tak mudah-mudah tu orang kerja kayu tak. Demo ni dia serabut bila masuknya bulan Ramadan. Kerana kok kawasan ni dia banyak pok-pok kerja kayu tak. Dan golongan yang ketiganya iaitulah orang kebanyakan daripada awamil muslimin. Demo ni ramai sangat podak, suka sangat podak. Nah, iaitulah kena pada puak-puak kita hak mari ikut kuliah tazkirah pada malam. Kita tak ramai sangat dengan kedatangan bulan Ramadan dan kita tak serabut sangat dengan kedatangan bulan Ramadan. Hanya dia panggil tengah-tengah. Nah, walau bagaimanapun alhamdulillah. Semoga dengan usaha kita, dengan bersusah payah kita dalam menghadapi bulan Ramadan, kita harap kata amalan yang kita buat walaupun sikit, tapi diharapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terima untuk dijadikan bekalan kita, untuk dijadikan amalan yang boleh memberatkan mizanil hasanat kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Sebagai mukaddimah ayat hak ambo baca saat ni, Allah Ta'ala sebut di dalam suratil Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hei segala orang-orang beriman, saya kata kutiba alaikumus syiyam ay furida alaikumus syiyam, difardukan di atas kamu akan puasa. Kefarduan puasa kita telah maklum, salah satu daripada rukun Islam yang dimaklumkan daripada agama kita, daripada perjanjian agama kita dengan secara darurah, dengan secara latah. Siapa-siapa dia yang menolakkan kefarduan puasa, maka orang ni sudah terkeluar daripada agama Islam. Itu namanya atas latahnya ibadat puasa. Di mana ibadat puasa ni Allah Ta'ala fardunya untuk hamba dia hak aman, hak beriman, hak beriman. Nah, hamba-hamba dia hak beriman ni lah Allah Ta'ala letak satu perintahnya puasa. Gapo dia puasa? Menahankan diri kita daripada makan, menahankan diri kita daripada minum, dan menahankan diri kita ni daripada tiap-tiap perkara yang dinak, yang disetuju oleh nafsu kita.
Benda-benda tu kena tahan. Une-une pelaturan ni Allah Ta'ala tentu khas kepada hamba dia allazina amanu. Nah, hamba teringat satu cerita sekitar dalam 7-8 tahun dulu. Nah, jadi ada salah seorang daripada naik ampun. Ada salah seorang daripada naik ampun di kawasan Johor kita tu, pada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ia suka turun ke kampung. Ia suka turun berjalan ke kampung untuk berjumpa dengan orang-orang Islam hak duk bersepakai dengan ibadat puasa. Apa yang jadi satu perkara yang agak tertarik nisbah pada dia? Setiap kampung yang dia duk pergi tu dah, khususnya dia pergi dekat-dekat nak buka puasa, didapati budak kecil-kecil, budak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, semua pakat puasa berlaku. Sama ada lelaki atau perempuan, pakat puasa berlaku. Dia kita tanya puasa ni puasa tak? Budak jawab tak puasa. Dia mau puasa tak? Puasa. Tanya ni puasa tak? Puasa. Puasa berlaku. Walau budaknya umur sekitar dalam 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Tak sampai lagi masuk untuk mereka nak melaksanakan puasa fardu. Tapi tak apalah. Dalam fiqh kita Yusuf puasa juga sebagai tadrid, sebagai nak asuh dia. Bila dia sampai masuk untuk terima fardu puasa, dia boleh puasa. Jadi seorang nak yang saat ni, bila dia tengok budak-budak halus tu puasa, dia kata dia nak cuba puasa katik. Dia nak puasa katik. Sebab dia kata budak halus ni lagi boleh puasa, aku ni pun kena boleh puasa juga. Nah, lalu itulah dia kata kita nak puasa ni nak buat lagu mana? Nombor satu, kena bangun pakai sahur. Dia bangun pakai sahur. Nah, supaya kita orang Islam puasa, bila dia puasa, dia ada wayak kamu. Hari pertama dia tak makan benda, tak minum, tak makan, tak minum, jauh daripada naik, jauh daripada pagi. Nah, supaya kita lah hingga sampai pukul 1. Sampai pukul 1 dia boleh off. Nah, mau sampai pukul 1 tak boleh pergi dah ya. Tak boleh pergi dah. Kalau kacang pergi lagi, kemungkinan dia kata cok. Lalu tu dia buka. Dia buka minum air. Nah, untuk hari pertama ambil pada pagi sampai pukul 1 tengah hari. Tu puasa dia. Puasa mana kan? Dia panggil puasa lughawi, ia dimenahikan daripada makan dan minum. Puasa syar'i tak boleh lah. Ia kata puasa tak puas hati lagi. Esok hari dia puasa pula. Dia puasa hari yang kedua tu dah. Ambil daripada pagi sampai pagi hak kemarin juga.
siapa punya hak kemarin juga. Bila siapa punya hak kemarin juga, perasaan dia pun serupa kemarin juga. Perasaan dia serupa kemarin juga. Bila perasaan dia tu serupa kemarin juga, maka dia wayak pada budak dia. Gini. Aku puasa jak pada pagi tadi siapa perian ni. Lepas tu puasa tak lagi dah. Puasa lembek, puasa nak akik kaki tangan pun tak naik dah. Gini. Mutulu pipi aku pergi bilik air aku nak mandi. Dia kata. Mutulu pipi aku pergi ke bilik air aku nak mandi wis segar sikit. Nak wis apa sama dengan orang Islam buka puasa hari. Nampak tak? Budak dia apa pipi wagi bila air mandi gerung. Bukan kita dia mandi dia segar suta kada. Mandi segar. Bila mandi sudah lirah atau sudah siap segar suta, boleh lepas daripada mandi tu siapa sekak pukul 3 je. Siapa sekak pukul 3 betul. Lepas nak lepas dah pukul 3 betul tu, dia wayak gambar sendiri. Pomsu mai wai lah apa yang kata. Tak boleh lawai lah. Nak lawai tak boleh lah. Kalau kacau lagi siapa pukul 6 tu dah, boleh jadi cok. Boleh jadi cok. Lalu itulah yang kita tanya ambo. Gano apa yang kata ia nak buat tak boleh. Sedangkan budak halah-halah buat boleh. Sekaligus kita rasa malu tengok pada budak halah-halah, tapi kita nak buat tak boleh. Kalau yang mari tanya buat kita nak jawab lah no. Kita nak jawab lah no. Kalau puh atau kalau ya tu mari tanya buat kita. Gana budak halah-halah ni buat boleh, tapi kita nak buat tak boleh. Aku nak buat tak boleh pasal apa? Kita nak jawab lah no. Jangan jawab jangan jawab jadi tersinggung dia. Nah, hanya kita kena jawab dengan secara hikmah. Kita nak jawab lagu mana? Nah, kita kena jawab kata benda ni dia kena tanda di dalam plan dia. Dia kena letak di plan dia baru jadi. Kalau kita pergi letak di bukan plan dia, maka tak jadi benda. Pasal apa? Kerana dia ayat tadi itu Tuhan mulanya ya ayyuhallazina amanu. Hei segala orang-orang yang beriman. Tuhan tidak kata ya ayyuhan nas. Tuhan tak kata gitu. Kalau Tuhan kata ya ayyuhan nas, kemungkinan ia puasa boleh. Sah tak sah suku kira lah. Tapi kemungkinan ia puasa boleh. Kemungkinan lah ia berak boleh haji siapa sama dengan kita buka puasa. Tapi oleh kerana ayat tu yang belak siap dah. Ya ayyuhallazina amanu. Maka nak sepak tu baik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ni bukan dia plan dia, bukan dia nanti dia, bukan dia tanggungjawab dia dak. Pasal itulah dia nak cuba buat pun Tuhan tak izin pada dia. Alhamdulillah. Satu rahmat, satu nikmat yang Allah Taala beri kita. Pelaturan puasa, fardu puasa, undang-undang puasa dikhaskan kepada kita orang beriman saja. Sebaliknya, kalaulah kita tidak beriman kepada Allah, walaupun kita punya kekuatan hanalan setara mana pun, ia panggil kita nak melaksanakan, nak buat tak boleh. Kerana apa? Kerana bukan kerja dia. Nasib baiklah kita jadi orang beriman kepada Allah. Kita boleh terima satu kita boleh terima satu perkara yang Allah Ta'ala fardu, ia telah puasa.
hendaklah kita berasa berpuas hati di atas keperduan puasa yang kita nak sambung kita dalam 4-5 hari lagi ke datang. Itu satu. Yang kedua pula Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba. Perkataan kutiba ni kalau kita nak terjemahnya mana dituliskan, kata bayak tubuh kita. Kutiba orang mengaji dalam ilmu nahwu dia panggil fi'il madi bina majhul. Mengikut kebanyakan ulama tafsir dia kata kutiba maknanya furida, difardukan di atas kamu. Orang mengaji dalam kaedah fardu atas ni dia panggil wajib. Kalau kita buat boleh pahala, tak buat dosa. Nak tinggal tak boleh. Bahkan kalau kita kacau tinggal juga, wajib di atas kita ni kena bayar kelih. Nah, wajib di atas kita kena bayar kelih. Pasal apa? Kerana benda fardu, baik pada semaya, baik pada puasa, kita nak tinggal tak boleh. Kalau tinggal juga kena bayar kelih. Nah, oleh kerana amalan puasa, fardu puasa ni merupakan satu fardu yang Allah Ta'ala perintah di atas hamba dia. Tiap-tiap orang, laki-laki poyo, perempuan poyo, apabila cukup segala syarat dia, wajib atas dia tu kena puasa. Tak puasa berdosa. Puasa boleh pahala. Puasa tu gapo? Menahankan daripada makan, menahankan daripada minum, menahankan daripada segala-gala kemampuan nafsu kita. Tu puasa. Nah, jadi puasa ni diri dia tu, tuan dia tu. Nah, sekat kitanya 3 perkara sana. Sekat daripada makan, sekat daripada minum, sekat daripada segala keinginan nafsu kita. Kalaulah kita gambarkan benda ni terbit pelaturan ni daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubik daripada tu imam ke, tubik daripada tu nebek ke, tubik daripada naimpa ke, tubik daripada puah ke, ikutlah. Kalaulah perintah ni tubik daripada demo-demo tu, kita sangat yakin kata kita kain tak lekat syurga. Kita redah syurga benda-benda itu. Kenapa dah tu? Naik perakak kata, bulan ni sebulan kita tak boleh makan tengah hari weh. Puan awak tubik satu nak yobai kata, bulan ni sebulan kita tak boleh makan tengah hari weh. Duk rasa sepuluh tak lekat kita nak kain. Pasal apa? Kerana benda tu, ia panggil benda hak pasal tabi'i bagi kita. Tabiat kita nak lik tak leh. Lepas tu bila perintah berlagu dengan benda-benda lagu tu, kita nak rasa sebab kita nak kain tak lekat. Nak wayak katakan keperduan puasa yang Allah Ta'ala letak di atas hamba dia ni, satu masyakkah, satu penaktan, satu kepayahan yang kita kena tanggungjawab, yang kita kena lawan untuk nak menjadi sempurna dia. Apa dah tu? Nah, pasal tu lah. Oleh kerana benda tu berat, Allah Ta'ala nak daya kita. Allah Ta'ala nak pujuk kita. Ya daya dia pujuk katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tengok. Nah,
Allah Ta'ala kata difardukan di atas kamu tak akan puasa seperti mana difardukan di atas orang-orang, di atas umat-umat yang dulu daripada kamu. Nampak tak? Artinya Allah Ta'ala kata perintah puasa ni bukanlah kena di atas puak-puakmu saja. Puak-puakmu tu siapa? Ialah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah puasa ni bukan aku letak di atas puak-puak umat Nabi Muhammad saja dak. Bahkan perintah puasa ni aku telah tekan dah di atas umat-umat yang dulu daripada kamu. Jadi bila kita dengar jadi kita kena puasa, umat-umat dulu daripada kita pun kena juga weh. Nah, kita diperintahkan suruh puasa, orang-orang umat-umat hak dulu daripada kita pun diperintahkan suruh puasa juga. Jadi bila kita dengar gitu, di segi perasaan kitanya kita berasa rengeh. Nah, rengeh segi mana? Kita pun kena, dia menu pun kena. Dia menu pun kena, kita pun kena. Jadi bila pakak kena berlaku, kita tu berasa rengeh. Tu Allah Ta'ala wari kama kutiba tu seolah kata nak pujuk. Kalau orang mengaji dalam bahasa ilmu tafsir Quran, ia panggil tasliyah. Tasliyah. Apa makna tasliyah? Nak pujuk hamba dia. Nak pujuk hamba dia. Kata puasa ni, mu tak usah berasa satu keberatan, mu tak usah berasa satu penatan. Kerana orang dulu pun kena juga. Orang-orang dulu daripada mu pun kena juga. Maka ulama dia buat satu kaedah. Al-bala iza amma khaffa. Ujian apa saja pun apabila kena berlaku, ujian mana-mana sekalipun apabila kena berlaku, khaffa nascaya rengeh ia. Tengok sepuhawi ni demo nu pun kena, demo ni pun kena, kita pun kena. Jadi tak ada rasa satu keberatan. Tapi kalau kita je kena, demo dah. Kita lah rasa satu buat tergena lah aku ni kena, demo nu tak kena. Bapa aku ni kena teruk sangat ni. Padahal benda tak ada teruk ni. Tapi bila kita saja kena demo nu dah, maka benda tu kita berasa satu keberatan. Nah, pasal itulah Allah Ta'ala nak buat perasaan berat di atas hamba dia dalam terima ibadat puasa ni. Tuhan kait sikitnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wari kama tu. Apa wari kama tu? Nak ayat kata mu tak usah berasa ke mana-mana lah. Orang dulu pun kena, mu pun kena, orang dulu pun kena. Gak bila kita berasa kata kita pun kena dan menu pun kena, perkara hak berat setara mana pun kita berasa rengeh. Tu dia panggil cara Tuhan pujuk hamba dia. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tu tujuan dia. Ulama buat kaedah al-bala iza amma khaffa. Bala ujian apa semua sekali, gak puasa ni satu ujian lah Tuhan nak uji hamba dia. Nah, iza amma khaffa, apabila kena berlaku, apabila rata ia khaffa, nascaya berasa rengeh. Tak ada rasa berat dah. Nah, sebab itulah kita tengok budak halah-halah pun boleh puasa, orang tua pun boleh puasa, orang dewasa pun boleh puasa. Sebab apa? Sebab kena berlaku. Cuba kita seorang kena, rasa berat lah dah. Nah, tapi bila kena berlaku, maka kita tak terasa berat benda tu.
Nah, apatah lagi kita puasa dengan kekuatan iman yang ada pada kita, bukan sekadar berasa berat, bahkan berasa ramah pula. Nah, berasa ada kemanisan dalam kita melaksanakan ibadat puasa. Nah, apakah di antara hikmah Allah Ta'ala fardukan puasa? Di antara hikmah Allah Ta'ala fardukan puasa, ia sebut pada akhir ayat sana, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mengaji dalam kaedah, kalau kita mengaji dalam mata jermiyah, wala'alla littaraji. La'alla dihantarkan dia bagi taraji. Apa makna taraji? Harap. Gak harap ni, ia panggil benda tak putus. Benda boleh jadi, benda tak boleh jadi. Tu ada harapan tu. Mana tak putus. Lalu itulah ulama kata la'alla di situ bukan dia litaraji. Hanya la'alla laisat ala babih. Bukan dia la'alla litaraji, hanya la'alla litahaqquk. Makna kan? Bilalah kamu melaksanakan amalan puasa, bilalah kamu melaksanakan ibadat puasa, cerak kamu akan dapat sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham boleh? Nah, sifat takwa yang kita nak boleh ni dengan melalui amalan puasa ni, ulama baginya 3. Nah, ulama bagi 3 jalur. Jalur pertama, takwa di situ makna kan dia kata. Yani bila kita puasa, hasil kesan daripada puasa kita ni boleh melahirkan sifat takwa untuk kita. Takwa situ makna kan? Yani boleh kita jaga diri kita supaya tidak terlibat dengan benda-benda syirik. Itu yang panggil takwa dipakai makna umum. Nah, maknanya bila kita di puasa, Allah Ta'ala akan jaga hati kita supaya tidak terlibat dengan benda-benda syirik. 1. Nah, itu bila tu Allah Ta'ala nak wis itu tu, bila kita puasa dengan secara umum dia panggil. Kita puasa dengan secara tinggal makan, tinggal minum, tinggal guna benda-benda yang dikhandak oleh nafsu kita. Kalau kita puasa dalam bentuk itu, Allah Ta'ala akan beri balasan kita. Boleh kita jaga daripada perkara-perkara yang nak bawa kita tu jatuh di dalam syirik dengan Allah Ta'ala. Tahu cara tu. Tapi kalau kita puasa dalam bentuk kita akak torah sikit pada tu. Nah, puasa kita ni ia panggil puasa dalam bentuk puasa khawas. Semasa kita puasa, kita boleh memenuhi kehendak-kehendak puasa kita. Kita boleh jaga perkara-perkara yang nak jadi sebab bagi punah puasa kita. Kalau kita boleh puasa dalam bentuk itu, Allah Ta'ala akan beri sifat takwa pada kita, dengan mana kita boleh menjauhkan daripada segala perkara-perkara hak Tuhan larang, boleh kita buat perkara-perkara hak Tuhan suruh. Nah, satu tattaqun. Itu bahagian yang kedua. Dan bahagian yang ketiga, kalaulah kita puasa dalam bentuk bukan puasa sekadar perok daripada makan dan minum saja.
Hanya kita boleh puasa segala anggota-anggota kita. Mata kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, semua tu kita boleh puasa berlaku. Nah, maka ulama kata natijah yang Allah Ta'ala nak bui bagi puasa kita hak tubik dalam rupa tu, kita boleh sifat takwa dengan mana khas. Nah, kita boleh sifat takwa dengan mana khas. Takwa dengan mana khas mana gana? Yani kita boleh jaga hati kita amma yushwilu anillahi ta'ala, daripada barang yang melalaikan kita ni daripada mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Ta'ala nak balas puasa kita dengan natijah tubik dalam bentuk ke mana, hak tu ia tengok pada air puasa kita tu tubik dalam bentuk ke mana. Kalau puasa kita kelas 1, Tuhan balas kita takwa kelas 1. Kalau puasa kita tu kelas 2, Tuhan balas sifat takwa kita dalam bentuk ke kelas 2. Kalau kita puasa kelas 3, Allah Ta'ala balas natijah takwa pada kitanya bentuk ke kelas 3. Nah, ia tak lagi dah. Allah Ta'ala balas mengikut apa yang kita laksanakan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah Ta'ala ni adalah daripada jenis perbuatan yang kita buat. Nah, oleh kerana tu menasabah kita tak berapa hari lagi kita nak sambut bulan Ramadan. Marilah kita lapangkan dada kita dengan secara terbuka demi untuk kita nak redha dengan perintah yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Kita ingat kata inilah satu keputusan yang Allah Ta'ala letak di atas kita, maka kita buka dada yang luas untuk terima. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam, ia tulis dalam kitab Sirajut Talibin, Nabi Musa alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan, ya Rabbi, dullani ala amalin iza amiltuhu radita anni. Nabi Musa kata, ya Allah, mintalah kau tunjuk ke aku ni satu amalan yang manakala aku beramal dengan amalan tu radita anni, aku redha daripada aku. Nabi Musa kata, minta di Tuhan, ya Allah, tunjuklah satu amalan pada aku ni, manakala aku buat amalan tu aku redha pada aku. Allah Ta'ala jawab katakan, Allah Ta'ala jawab kata, innaka tutiku zalika ya Musa. Musa, sesungguhnya engkau kuasa sangat di atas amalan tersebut. Nah, engkau kuasa untuk engkau nak buat satu amalan yang menyebabkan aku redha pada engkau. Innaka tutiku zalik, sesungguhnya engkau ni engkau kuasa yang demikian. Maka dia sebut dalam hadis, dia kata Nabi Musa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Musa sujud, sekian lama selepas daripada dia bangkit daripada sujud, Allah Ta'ala firman pada dia, ya Musa, inna ridai iza radita biqadai. Itu saya kata, Musa, sesungguhnya redaku ni apabila engkau reda dengan keputusan, dengan qada yang keluar daripada aku. Bila engkau reda dengan perbuatanku, ketika itulah aku reda pada engkau.
Oleh kerana tu, untuk kita nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita nak sambut bulan Ramadan sehari dua yang kita nak sapa ni dah, marilah kita buka dada kita, marilah kita peluahkan otak pemikiran kita, kata yen aku nak terima puasa, nak sapa lagi ke datang 4-5 hari lagi ke datang ni, ini aku nak terima. Ingat kata itu perkara satu keputusan, satu qada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak nak lik sama sekali, aku tidak nak halih sama sekali, sebagaimana puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara pernah dia halih perintah puasa, kita lain. Tapi bagi aku nak terima perintah puasa ni dengan penuh hati yang sabar, dengan penuh dada yang lapar. Ingat kata benda ni satu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi kewajipan bagi aku ni kena terima. Jadi kalau kita duduk situ, kita harap besar kata dengan melalui amalan puasa ni menyebabkan kita dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Nah, maka sekadar itulah masa ada lagi dalam sikit lagi, oleh kerana kita tengok surat ni pun nampak banyak. Nah, lalu tu kita tangguhlah majlis tazkirah kita pada malam ni. Sekadar ni untuk hamba nak tengok surat ni, kalau kita ingat boleh jawab, kita akan jawab selalu malam ni. Tapi kalau kita tak tahu nak jawab, kita tangguh nanti jawab semula. Nah, insya-Allah. Kita pergi kepada surat pertama. Ia tanya kata puasa ni Syawal. Ia tulis lagu tu, puasa ni Syawal. Ini ia bagi istilah panggilan kitanya puasa ni. Puasa ni kerana kita puasa ni hari, dia panggil puasa ni. Nah, lepas tu puasa tu pergi jatuh di dalam bulan Syawal. Kita panggil puasa ni Syawal. Ia tanya kata bolehkah tidak kita himpun niat sunat serta qada, ataupun qada serta sunat? Jawabnya boleh. Boleh. Nah, tapi kena kecek panjang sikit. Tu boleh. Nah, kita kampung, aku puasa fardu Ramadan qada, aku puasa qada Ramadan serta sunat Syawal kerana Allah Ta'ala, boleh. Nah, tapi kena surah sikit lagi. Seperti mana ulama berkecek, di antaranya ia sebut dalam kitab I'anatut Talibin, ia dibahas dalam bab puasa ni. Masalahnya kita niat puasa, kita puasa Ramadan, lepas tu kita kapuh dengan qada kata. Itu kita kapuh dengan sunat Syawal kata. Boleh ke tak? Dia kata boleh. Tetapi boleh tu kena wayak panjang sikit. Boleh ke apa? Yang ni puasa kita tu terpakai dan puasa kita tu sah. Tu mana boleh. Adapun di segi pahala, di segi pahala hak tu kena kecek panjang. Pahalanya Nabi kata kan, man shoma Ramadan,
Thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Nabi kata, siapa-siapa dia puasa di dalam bulan Ramadan, lepas tu dia puasa pula lepas pada tunai hari, kana kasiyamid dahri, adalah dia tu, adalah pahala puasa, adalah puasa dia tu seperti dia puasa selama-lamanya. Nah, maknanya boleh pahalanya supaya tu. Ada ulama surah kata kana kasiyamid dahri, itu yang panggil apa? Dalam istilah demo tu panggil, ia panggil as-sawabul makhsus, ia panggil lah tu. Ia panggil as-sawabul makhsus. Gapo dia as-sawabul makhsus? Pahala balasan yang Allah Ta'ala berjanji nak uinya untuk puasa tu, untuk puasa tu. Tu dipanggil as-sawabul makhsus. Kita puasa 6 hari, lepas daripada kita puasa Ramadan, kita puasa pula 6 hari. Puasa apa 6 hari tu? Puasa sunat. Dalam hadis tu Nabi kata kana kasiyamid dahri, adalah pahala balasan dianya serupa dengan dia puasa sama-sama. Itu yang panggil apa tu? Itu yang panggil as-sawabul makhsus, pahala yang dijanji khas manakala membuat lagu ni. Boleh? Hak tu. Nah. Tapi kalaulah mu tidak buat lagu tu, kalaulah mu tidak buat lagu tu, hanya buat lagu mana? Puasa 6 hari juga, puasa sunat 6 hari juga, tapi gisakuk lek pungu demo. Kita tahu itulah dah. Gisakuk lek pungu demo. Hak tu ulama kata hasil pahala kitanya hasil aslus sawab. Boleh hak tu. Adapun as-sawabul makhsus, hak tu tak leh. Hak tu tak leh. Nah, cumanya asal pahala boleh. Tiap-tiap ibadat yang kita buat, Allah Ta'ala janji bila kita buat dalam betul ikhlas, cukup syarat rukun dia, maka boleh pahala. Tu yang panggil apa? Hak tu yang panggil aslus sawab. Hak tu boleh. Tapi as-sawabul makhsus, kalaulah kita buat bukan tak kena pada cara dia, nah, maka hak tu as-sawabul makhsus luput, cumanya hasil bagi dia tu aslus sawab. Ada tu? Ni dia bahas di dalam kitab I'anatul Talibin. Dia buka tengok situ. Ia banding nak nampak tahu-tahu. Ia banding nak nampak tahu-tahu. Ia kata seperti datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katakan, siapa-siapa dia baca suratul kahfi pada malam Jumaat. Ni bani ni nampak tahu-tahu kata aslus sawab dengan as-sawabul makhsus benda lain-lain. Ni nampak situnya. Nah, datang pada hadis Nabi kata siapa-siapa dia baca suratul kahfi pada malam Jumaat, nescaya Allah Ta'ala terangkan hati dia. Allah Ta'ala pasang nur dalam hati dia nya, mula daripada Jumaat hak dia baca tu hingga sampai pada Jumaat dapat. Tu kelebihan dia. Tu apa tu? Itu yang panggil as-sawabul makhsus. Pahala yang dijanji kerana kita buat benda tu. Nampak tak? Baik. Kalau kita buat lagu ni, kita baca juga suratul kahfi. Tapi kita bacanya, baca. Ada suluh lagi nak habis. Ataupun ada sekian, ada 2 lagi nak habis. Maknanya kita baca tak sudah.
Suratul Kahfi ni kita baca tak dak. Kita baca sekerak aja. Nak tanya kata boleh follow tak baca gitu. Susah kau nak jawab tu. Kalau kita jawab tu, tak boleh follow baca lagu tu. Bapa tak boleh follow kita baca Quran. Kita baca Quran satu harah satu hasanah kalau luar semaya. Kalau dalam semaya satu harah 10 hasanah. Lepas ni kita baca suratul Kahfi ayat Quran bapa tak boleh follow. Tapi kita baca taksub. Ulama jawab kata bukan tak boleh follow, boleh follow. Tapi boleh aslus sawa. Hak tu boleh. Adapun as-sawabul maksus hak tu tak boleh. Tu dia banding we nampak tahu. Faham tak tu? Nampak dah? Bi. Tanah yang telah wasiat oleh tok pada cucu sahkah atau tidak. Jadi kalau cucu tu dia boleh terima sakadah la wasiyata liwarisin. Nah, tu tak boleh dah lah dia boleh sakadah. Nah, tu nak ambil dia kedua tu jadi tak boleh ha. Nah. Kereta kita tepuh lembu. Kita ambil lembu sembelih. Boleh ke tidak kita makan ataupun jual? Jadi kereta hak kita, lembu hak demo. We bahas itu dulu. Kereta tu hak kita, lembu tu hak demo. Deh, mana ada lembu hak demo? Arti lembu tu adalah milik khas bagi demo. Bukan kata bila kita potong dia tu lembu sana ni jadi terbalik jadi milik kita. Ya tak ada jadi lagu tu. Nah, hanya lembu tu duk jadi milik demo situ. Kereta adalah milik kita. Jadi bila begitu dia tanya kata boleh ke tak kita nak sembelih lembu tu patut kita nak makan atau kita nak jual. Hak ni kita jawab kata pada marhalah pertamanya tak boleh buat lagu tu. Nah, cuma kalau kita nak buat juga kita buat gini. Bila kita potong lembu sana ni dah, duk kelepar tih tu, kita pergi sembelih. Pas sembelih tu pun kena tengok pula. Kalau lembu tu sudah bersepakai dengan hayah mazbu, sembelih tu saja aja dia panggil sembelih lembu mapuh dah. Kena faham molek situ. Hanya kita kena sembelih tu seketika dia tu duduk bersepakai dengan hayatin mustaqirrah. Ia tu duduk pakai hayat mustaqirrah lagi. Kita pergi sembelih mapuh lembu tu dengan sembelih, bukan mapuh lembu tu dengan tepuh di kereta. Pergi situ dulu. Bila mapuh lembu tu dengan sembelih, bukan mapuh lembu tu dengan tepuh di kereta. Soal yang keduanya, boleh ke tak kita nak ambil lembu, nak ambil daging lembu tu makan? Boleh ke tak kita nak ambil daging lembu tu pergi jual? Hak ni sudah pada kita kira bercara dulu dengan tuan dia. Deh. Sudah pada kita kena kira bercara dengan tuan dia dulu. Dia mau kata nak kira bercara dengan tuan duk mana tak tahu. Kalau tuan duk mana tak tahu tu, semolek-moleknya kita tak usah ganggu buku makan jual. Sebab hak demo. Apa ni kereta kita rugi ni? Tuan dia tanya, "Tapah mu kita tepuh apa?" Ada satu orang tanya, ada satu orang dah. Dia dah harap lembu tepi batas.
Bila heret lembu tiba atas ni dah. Kereta dah mai gerung 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 gerung. Akhirnya lembu dia tu terkejut lagu mana deng pergi sungguh kereta dia. Pergi sungguh kereta demo. Nah, bila sungguh kereta demo, tuai kereta sani, tok kereta tepi, pasal berita lak turun mari, jumpa dengan tuai lembu. Tuai lembu pun orang petino aja, bukan jatah. Tuai kereta katakan, nak Moci tahu ke tak atas sini bukan tempat pera lembu? Tahu ke tak atas batas ni bukan tempat pera lembu? Tuai kereta kata ke moci tu. Moci tu pun dengan gasainya sorok, dengan perasaan nak murihnya, dia katakan, moci tak kata, mu tahu ke tak sini tempat aku dah pera lembu belum dah jadi batas lagi. Tu makcik tu jawab, mu tahu tak sini ni dah tempat aku di pera lembunya belum jadi batas lagi. Mu tahu tak tempat aku di pera lembu belum pada jadi batas lagi. Tu. Jadi kalaulah makcik tu jawab lagu tu, nampaknya kita nak ambil lembu dia pergi sembelih, nak ambil lembu dia pergi jual tu, dia panggil kurang kena pada tempat. Pas nak ganti rugi kereta kita, kena pergi kecek kira dengan tuai lembu. Nak kira kat mana ni weh? Sini ni bukan tempat demo pera lembu ni. Tempat orang dak lalu kereta pergi mari ni. Tuai lembu jawab tak, kawan dak pera belum dah jadi batas lagi. Kita nak jawab lah nak dia. Oh tak leh sini tempat bukan lah ni bukan tempat pera lembu dah. Lah ni batas dah. Batas itu tapi pak kawan nak pera lembu. Walau bagaimana pun pekoh ya ada kira sikit lagi betul taksir kau tidak taksir. Situ tu kalau nak ada telur. Tapi semolek-moleknya nah benda tu kita tak sah ambil sikap lagu tu. Kalau nak ambil sikap lagu tu juga boleh, tapi kena pergi kecek kira dengan tuai lembu dulu. Jadi cerah supaya kita tidak terlibat di dalam benda-benda yang membawa pada syubhah ya panggil. Tidak kita pun kurang puas hati juga. Lembu ni hak kita ke hak pia, hak kita ke hak pia ni. Apa jadi tertukar dulu kita tanya kira bercara dengan tuai yang sudah siap. Bolehlah kita kata cari tuai tak bertemu. Ataupun tuai tak mengaku dah kalau tepuh tawatah itu. Sebab kalau dia mengaku kena berak dia. Kita nak buat lagu mana pula weh? Paling-paling comel sekali kita pergi cari ketua kampung situ. Cari tok nebel ke cari tok mendek ke cari pok, berkecek kira dengan dia dulu. Lagu mana lembu ni? Kita nak ambil sikap lagu mana? Tunggu jawapan daripada dia tu. Hak itulah lebih kena pada tepat supaya selamat kita daripada masuk di dalam benda-benda syubhah dia panggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Hendaklah kau tinggal benda hak mana kita duk rasa papah dalam hati. Nabi kata hak tu kita tak sebelah, tak sah baik. Dia ambilnya benda hak kita hilang papah. Hak cuci bersih kita ambil hak tu. Ia tanya kata nak ku duit untuk buat mereka boleh atau tidak? Kerana takut ada berkaitan dengan reba. Ia buku dak takut ni lah orang Islam kita segi ekonomi nak tolak tak naik ni. Kerana kita ni takut. Ia buku takut ni dia mari pada tuan tak reti. Bila dia tak reti, dia takut semata. Tapi kalau kita reti, dia ada cara-cara ulama dah ajar. Agak kita pergi belajar hak tu lah.
Nah, dia ku ni bahasa-bahasa demo. Ku ni bahasa kita kata kita bertai duit. Tu panggil ku tak gitu kan? Ku ni bahasa demo. Bahasa kitanya kita bertai duit. Kita bertai duit untuk kita nak ambil duit tu sebagai ra'sul mal, sebagai kepala modal dalam nego kita. Gak tak ada salah pun. Dalam Islam tak ada salah kita bertai duit demo, tapi kena bayar kelik je. Nah, tak ada apa. Cuma hak jadi kurang licin sikitnya bila kita pergi bertai duit demo, tuai duit tu ada syarat terhadap kita ni beberapa perkara. Betul syarat tu lah ulama duk kecek. Nah, mung nak bertai duit aku boleh, tapi waktu mu bayar, kalau mau bertai 100, mu kena bayarnya 125,000 masa 5 tahun ke ribu. Apa dah tu? Kita pergi bertai duit demo 100, bayar 125, lepas tu tak ada apa. Boleh. Cumanya hak tepat ulama duk keceknya dah. Kita pergi bertai duit dia 100,000, kita pergi bayar 125,000. Hak 25,000 tu harga gapo? Tu hak ulama fiqh duk tanya kita nak jawab talih tu. Hak 100 tak ada apa dah. Muka kita bertai hak yang 100, kena bayar 100 lah. Nah, tapi kita bayarnya waktu kita bayar 125,000. Nak tanya kata hak 25,000 tu bayar harga ke apa? Bayar harga ke apa tu? Hak ni kita jawab diri. Kita jawab diri. Jawab apa yang kita jawab tu lah kita akan ambil pergi pelaga dengan fiqh kita, boleh ke tak boleh. Hak ni mau nak jawab tak boleh juga. Sebab apa? Tak tahu kata hak 25,000 tu dia mau nak jawab lah no. Sebab apa? Kerana banyak tu. Kadang-kadang dia kata, hak 25,000 ni aku tak ada apa-apa ni. Tak ada gapo-gapo langsung. Cuma aku ingat kata pada ketika aku susah dulu dia tolong aku, tapi lah ni aku senang dah. Aku boleh celak mata dah dengan sahabat dia tolong. Aku nak tolong dia pula. Ulama kata kalau tubik dalam bentuk itu dibenarkan. Masuk dalam al-qardul hasan. Nah, tu kita nak tanya kata boleh ke tak boleh, kena tanya tuan dia tu kelak. 25,000 hak mau bayar lebih tu wig harga gapo? Oh, dia kata harga perak kerana dia tak bayar, dia bayar lebih dah masa. Hak tu nampak nak semak dengan benda tak molek tu. Nah, tapi kalau pergi kot sana, nampak-nampaknya boleh duduk lagi. Lalu tu nak jadi reba ke tak jadi reba, hak ni serah pada meniti kita tu hadap ke mana. Nah. Apa hukum hak ni dia tulis loket sikit. Apa hukum menjimakkan isteri di dalam sapih? Ia harus berbuka puasa, walhal ia bersepakai dengan puasa. Ia niat sekalian bulan, niat hari yang gapo ni. Apa hukum menjimakkan isteri di dalam sapih yang harus berbuka puasa, walha ia sepakai dengan puasa? Dia kata masalah ni tujugi pada orang yang niat sekalian boleh, niat hari yang sebelum,
niat gapo tak. Pahedah surat ni barangkali yang nak gini. Ia naknya bukan kita ni dalam kitab Mutlaqi pun ia dah ajar. Ia kata bila kita masuk bulan Ramadan, awal-awal Ramadan tu ia suruh kita niat puasa. Maka niat puasa ni di dalam mazhab imam kita Syafi'i, oleh kerana dia berdasar pada hadis malam yubayyitin niyyata fala siyamalah. Siapa-siapa tidak menjatuhkan niat di waktu malam, maka tidak ada jenis puasa baginya. Itu hadisnya. Imam Syafi'i kita kata bagi hak dia nya kena niat puasa tiap-tiap malam. Apatah lagi dia kata tiap-tiap satu malam daripada bulan Ramadan ni, tiap-tiap satu hari daripada bulan Ramadan ni merupakan ibadatun mustaqillah, ibadat hak berlain-lain ni. Kita puasa hari ni, niat hak malam ni untuk esok. Hak lusa pula kena niat malam esok. Hak tu hak Imam Syafi'i kata. Dan ada pendapat yang lain daripada Imam Syafi'i, ia kata boleh kita niat sekaligus di malam pertama. Tu dia. Boleh kita niat sekaligus untuk malam pertama saja kau puasa di dalam bulan Ramadan sekaliannya. Boleh mada lagu tu. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab hak Imam Syafi'i, dia katakan setengah daripada kitab Mutlaqi, dia kata segio bagi kita hak berjalan mengikut aliran Imam Syafi'i, segionya kita taklid demo tu. Kita taklid demo tu. Taklid tak apa? Kita ikut demo tu. Bapa tu supaya lepas daripada qada apabila kita lupa niat di dalam salah satu daripada malam-malam bulan Ramadan. Tu umbi cerita yang mari situ. Agak kita turun masuk sehari bulan Ramadan, kita niat hak Syafi'i kata tu tiap malam. So laginya hak malam pertama kita niat juga. Atas taklif orang yang mengatakan mada niat sekaligus untuk puasa sebulan. Lepas tu kita niat hak tu bila kita lupa kat tengah-tengah, tak ada apa dah. Sebab kita niat puasa sebulan dah. Surat ni mari tanya kata demo tu duk hari yang kelima. Duk di hari yang kelima tu dah. Ia nak pergi bakar. Bila dia nak pergi bakar, dalam hukum kita, bila kita nak sapi harus kita berbuka puasa. Kita tak? Tapi syaratnya, tu syarat pula dah. Kita kena bersepakai dengan safar tu sebelum daripada naik fajar. Pak ni kena kita tengok dalam bab dia. Tu. Timbullah dalam surat ni tanya kata, jadi kitanya semalam kita tak ada niat lah. Gitu lagi surat ni nak dah. Semalam kita tak ada niat puasa dah. Pasal apa? Kerana hari ni kita nak pergi bersapi. Itu pun nampak salah dah tu. Pak kata dan tak ada niat di mula. Kau ke mana dia kata? Semalam kita tak ada niat puasa dah. Muka kita nak pergi bersapi ni. Tak ada niat apa? Tak ada niat puasa hak tiap-tiap malam kita tak ada niat puasa. Hanya kita niat hak malam pertama tu. Berkali surat ni yang nak lagu tu. Hak tiap-tiap malam kita tak ada niat lah. Muka kita nak sampai esok. Tu pun tak apa kena dah buat lagu tu. Hanya kita niat hak malam pertama tu.
Kita nak pergi musafir esok, kita duk terlekat hak niat malam pertama tu. Nah, tiba-tiba dalam kita musafir sanding, kita setubuh isteri berkali tak boleh benar kali demo ni dah. Kita setubuh isteri. Ia tanya kata boleh tak lagu tu. Kalau kita duk bahasa syok lah dah. Kalau kita duk bahasa syok tu, molek sekali kita tak usah setubuh. Sebab setubuh isteri duk dalam musafir ni bukan duk sedap sangat weh. Tak gitu kan? Galak sampai mana ke dia mani. Tak usah setubuh lah. Apa? Walaupun kita tak ada niat semalam hak untuk tiap-tiap malam tu pun tak apa kena dah. Tapi takut sakut dengan niat tu. Bila sakut dengan niat tu dah. Bila kita pergi setubuh isteri kita, hak tu berat dah lah. Kena itku raqabah. Kalau tak ada hak tu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tu jadi panjang cerita dah lah. Apa dah tu? Sebaliknya, kalaulah kita kata kita duk berasa galak nak setubuh juga. Nah, tak boleh duk dah kita ni kalau tak kerja benda tu nampak nak jadi mudarat jatuh di dalam mahzur yang lebih teruk pada tu. Oleh kerana kita orang musafir ni dibenarkan kita tu berbuka puasa. Cuma wa antasumu khairul lakum. Kita puasa tu lebih molek. Tapi walau bagaimanapun dibenarkan kita tu berbuka puasa. Bime-bime takut nak sakut dengan niat nu. Walaupun hak semalam kita tak ada niat, kita membatalkan puasa dulu, lepas tu baru setubuh. Gigot tu rasa supaya lebih kena pada tempat. Nah, tu kalau surat ni nak betul tu, kita gigot tu. Seorang pera lembu, lepas lembu makan upuk di lepaga atau tanah orang. Bila sampai masa kerban, dia jual kepada kita untuk jadikan kerban. Adakah boleh kita beli buat kerban? Jawabnya boleh. Cumanya salah dia tu. Salah dia tu pergi pera oleh tanah demo, dengan tak ada minta izin dituai tu tak boleh lah. Sebab upuk tu walaupun bukan hak dia tanah, tapi gitu tumbuh oleh tanah dia tu, dia panggil benda tu sudah jadi khususi bagi dia. Nah, walaupun dia tak ada tanah, tapi upuk tu gitu tumbuh dia dari tanah hak dia ada milik, maka hak tu dia panggil jadi ketentuan bagi dia. Nak molek ke kalau kita nak pera lembu, kita pergi minta dia dulu. Soalnya dia tak ada minta, boleh tak kita nak beli lembu dia tu buat gerbang? Tak ada apa. Salah tuai dia dengan tuai tanah nu je. Kita ni tak ada apa lah. Boleh ke tidak kita pergi sembahyang jemaah di luar kampung? Sedangkan di kampung kita ada masjid buat jemaah. Sehingga kita tulis tak kena ni. Sehingga kita kali jemaah, kali kapak baru kita sembahyang jemaah di kampung kita. Jadi masalahnya kawan ni dia ada peling atau email lah rupanya. Dia balas atau email. Kita ni gini. Kita balas atau email boleh, tapi kita jangan balas dengan masjid. Balas atau email tak apa. Tapi dengan masjid kita jangan balas. Sebab kalau kita balas dengan masjid, dia panggil rugi sebagai rugi lah. Lalu tu dia ni duk mecok pasal mana lah. Jadi ada kis dalam masjid dia pergi semai jemaah luar pada qaryah dia. Tu dia. Lepas tu pergi pun tak bersungguh. Pergi siapa 2-3 kali jemaah, dua kali jemaah, ya kelik mai sini.
Klik main sini pula do lepas ada tu lagi semai kat nun pula. Nah, jadi dia panggil salah bah tu email pun tu email lek nun nak bilang kata mu ni makmu hak lek ni ke makmu lek nun. Tak tahu aku ni. Tu email lek ni pun serupa juga. Nah, jadi kita duduk di dalam satu masyarakat, kita jangan buat orang tu peling kerana kita seorang. Jangan kita buat jadi orang tu duk peling kerana kita seorang. Dia panggil benda faedah tak ada mana kali. Nah, lalu tu kalau kita tu makmum sini, kita semaya sini. Kalau kita makmum sana, kita semaya sana. Tak semaya pesen celik itu payah lagu tu. Tepat yang nak tanyanya, boleh ke tak buat kerja lagu tu. Nah, jadi buku boleh tak boleh kita tak usah tanyalah. Sebab fiqh ni dia luah. Nah, cuma kita tanya kata molek ke tak molek buat kerja lagu tu, hamba jawab tu kurang kena pada tepat. Nah, buat kerja lagu tu kurang kena pada tepat. Lebih-lebih lagi dalam kita ada kecek kata masjid dia ni kalaulah lupuk dia sore, jemaah sini ni terjejas dengan dia. Tu tak boleh dia nak pergi sana. Kena semai sini. Tak boleh dia nak pergi sana. Masa 10.30 dah ni weh. Kita pergi makan jamuan nasi di rumah orang yang berniaga benda haram. Kita tidak tengok dia berniaga, tetapi orang ramai kata dia berniaga benda haram. Adakah berdosa kita pergi makan? Kalau kita tak yakin tak apa. Nah, kalau kita tak yakin tak apa. Nah, dalam kitab Bujarimi Iqna ia ada kecek makruh qadatu je, makruh kita bermuamalah dengan mereka yang aktsaru amwalihi minal haram, dengan mereka yang kebanyakan harta dia tu terlibatkan benda haram. Tapi kita tak yakin kata ai benda haram itulah ia ambil bawa jamu kita tak yakin pada tangga tu. Cuma dia tu dalam gerak-geri dia tu banyak terlibat, banyak semak dengan benda-benda haram. Dalam keadaan begitu pun kita tak yakin kata ai bagi benda haram tu lah ia ambil mewah jamu untuk jamu kita tak yakin pada tu. Cuma dia ni goliknya dalam muamalah dia tu, dalam kerja buat dia tu, dalam tindak tanduk dia tu terlibat dengan benda-benda haram tu lebih banyak daripada bahan-bahan halal. Hak tu makruh. Hukum dia makruh. Nah, hak ni kak kalau kita berasa nak pakai hukum warak, kita tak usah pergi makan. Tapi kalau kita nak pakai hukum syarak, bila kita tak yakin kata itulah dia ambil wak jamu kita, maka dibenarkan. Minta tolong Bapa Hurai berkenaan dosa seksa orang tindih tara pagar orang. Dia orang tindih tara pagar orang ni mana orang tak cukup bumi bagi. Orang tak cukup tanah. Kalau kita wayak gini dia boleh dah weh. Hey. Kalau mudah nak sangat gini, mungkin ambil kereta sodak, pergi sodak pusu oleh tanahku tu kita ambil oleh tanahmu. Kita wayak itu dia. Mungkin lah kereta sodak ke kereta meku, mai sodak tanah pusu-pusu hak tak pakai oleh tanahku ni, kita ambil oleh tanahmu pun habis. Ada petara mati tak usah dihipik. Nah, kita kecek molek-molek tu dengan dia. Nah, sebab apa? Kerana buku hipik tara tanah orang ni kalau kita tengok di dalam hadis itu teruk sangatlah. Nah, dia kata akhirat esoknya Allah Taala ambil tanah orang kita hipik tu, buat tali tekaknya mai lilik di kita suruh kita pakai. Pas kita nak pakai gerak kedok lagu tu. Tapi bagi orang hak nak ke tanah tu dah, kalau kita pergi royak gitu, ya tak apa aku nak tanggung.
Tak apa ku jangan tanggung. No ya atau ya no dakwah tu, you boleh jawab itu. Tak apa ku nak tanggung. Hamba banyak sangat pengalaman duk bercara ki orang hipik tanah dem. Bila kita tanya ya moci ui kelik lah orang tu. Kacang nak senyap tu pun tak cukup. Ya tu hak iyo. Hak iyo. Hak moci kena pula orang doaya tu bukan. Hak orang leknu ni ada hak iyo. Moci ni terlibat dengan benda tak apa ya tu ya nak tanggung. Tak apa ya tanggung, ya nak tanggung. Hamba biasa kata kalau moci nak tanggung. Boleh. Tapi moci kelip betul ni, boleh orang betina lah duk jadi sangat benda ni, hak jantan kurang sikit. Moci kelip betul ni, dekat nak mengorek tu dah. Moci ambil pelepahnya sebut-sebut, pelepahnya kering dah. Ambil pelepahnya kering tu, ambil sepelepah tak apa dah. Ambil pelepahnya kering tu dah. Apa tu? Cuh api. Ambil kereh mai cuh pah. Api duk makan nyala, pelepahnya kering tengah duk nyala molek api dah naik tu dah. Locak masuk dalam tu boleh 2 minit. Kita locak masuk dalam tu boleh 2 minit. Ya tak usah banyak lah. Ya daunnya dia makan tak lama ni. Dalam 2 minit habis. Locak geduk masuk dalam tu boleh 2 minit. Boleh buat geduk. Kalaulah hak tu kita nak buat tak boleh, macam mana kita nak pergi guna hak tu? Cuma berkecek lagu tu yang panggil berkecek dengan cara kerah mulut. So lagi kalau tak selocak masuk dalam api danyo, kita start mutu. Start mutu boleh 15 minit. Pusing boleh 15 minit. Buat ejuh dia panas, kita selok punggung nyatak tas ejuh mutu. Boleh tak? Terawak lagu tu boleh 4-5 kali. Kalau buat hak tu bolehlah kita nak kecek tu tak apa aku sanggup. Tapi kalau nak buat hak tu tak boleh, jangan kecek lagu tu. Masuk di dalam kata kita ni istihza'an biwa'dillahi. Kita ni bersenda-senda dengan janji Allah yang diberitahu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu nampak nak jadi mudarat. Nah. Hak ni dia tanya wasa siye. Jadi maksudnya maksudnya gini. Ia nak tanya kata kita lah ni ke. Kita lah ni di satu balo dia panggil dah. Satu balo bila kita tubik di kedai ke, khususnya kita masuk dalam kedai makan. Kita masuk di dalam kedai makan ke, sang moga tu, sang moga ni, sang moga tu, sang moga ni. Akhirnya dari kedai tu akhir penuh mari kita. Apa dah tu? Doa itulah ni. Nah, akhir penuh mari kita kak. Kita tak pernah pun kata sepatah hazihi ni'matum mashkurah tasiluha ni'matul jannah. Tak pernah kata gitu walaupun sepatah. Bahkan nak makan pun bismillah pun dah pula dah. Hanya hak jadi satu balanya ke apa? Pukul gambar sikit weh. Itulah jadinya. Pukul gambar sikit. Pukul gambar sikit weh. Pukul gambar sikit. Sudah pada kita pukul perah, kita hantar masuk dalam penama ya panggil. Masuk dalam like loom ke, masuk dalam YouTube ke, masuk dalam post sekali. Tak ada apalah kitanya. Hak tempat yang nak tanyanya, dia kata bila orang tak ada duit supaya kita. Buka tengok hak tu dah. Allah sendak yang makan ni kapo nasi minyak kami kenapa lagu ni. Hak ni ikan ni. Hak ni ikan samruk ni. Orang hak tak ada duit tu duk bila so benda hak yang kita duk makan saat ni. Dia nak tanya kata berdosa ke tak kita buat lagu tu. Deh. Ingat molek. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita.
bila kita makan apa-apa, bila kita makan apa-apa, sama ada makan tu sedap ke tidak sedap, lepas daripada kita makan tu dah, kita kena kata alhamdulillah, hazihi ni'matum mashkurah tasiluha ni'matul jannah. Kita kena kata gitu. Kena kata gitu. Sebab apa? Imam Ghazali sebut di dalam kitab Minhajul Abidin. Ia kata segala kelazatan, segala kesedapan yang ada di nikmat-nikmat Allah yang telah kita guna dah atas dunia. Nikmat-nikmat kesedapan, kelazatan hak yang kita guna dah atas dunia ni dah. Imam Ghazali kata akhirat esok tak ada lah. Tak ada dah. Bila tak ada, kita tanya, ya Allah, mana kesedapanku bersabit dengan nikmat ni? Kerana hakku tak ada, ada mana ada? Kerana hakku tak ada, ada mana ada? Allah Ta'ala jawab kata, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Tu telah menghilanglah oleh kamu akan segala kelazatan, kesedapan kamu. Menghilang di mana? Fi hayatikumud dunya, dalam masa hidupmu di dunia mu pakai habis dah. Nak apa kali lalu? Tuhan kata, mu nak apa kali lalu? Tah dunia dulu mu pakai habis dah, mari nak lah ni pula. Bukan khijamung lah tu hak aku. Dah mu pakai habis dah tah dunia, hari ni tak ada dah. Hari ni habis dah lah, tak ada lah. Nak apa kali lalu? Tuhan kata, nampak dah tu? Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya nikmat hak yang kita guna atas dunia ni tak jadi putus di akhirat esok, masih ada lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, bila kita guna nikmat tersebut, selepas pada kita guna nikmat tu, kita kena kata gini, alhamdulillah, puja dan puji bagi Allah, hazihi ni'matum mashkurah tasiluha ni'matul jannah. Inilah nikmat yang aku terima kasih banyak pada Allah Ta'ala, dan dengan nikmat yang aku guna ni, mintalah Allah Ta'ala hubungkan nikmat ni sampai ke syurga esok. Jangan diputuskan ni. Kalaulah kita buat lagu tu, dia kata nikmat-nikmat kelazatan hak yang kita guna atas dunia ni, akhirat esok masih lagi kita pakai boleh. Sebaliknya kalau tak ada hak tu, habis dah. Allah Ta'ala jawab apa saat ni? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya falyawma tujzauna azabal hun. Tak kata. Tu dia. Jadi semata-mata lagu tu tak comel dah. Tu waya itu. Semata-mata lagu tu. Ni tak ada cuk demo ni. Kita duk makan dalam bilik fuak kita je. Tak ada cuk demo, tak ada pork demo. Dak makan dalam bilik fuak kita je. Semata-mata tu pun kalaulah tak diiringi dengan sebutan sana ni, tak molek dah. Tak molek dah. Apatah lagi kalaulah kita cuk demo pula, menyebabkan demo tengok tu jadi nampak tu dah. Cumanya ia tanya kata bab ke tidak bab tu kita tak wani nak jawab lah. Cuma nak jawab tu perbuatan lagu tu hala kecomel tu dak. Hala kemolek tu dak. Weh. Kita bertai duit orang, letak atas barang itu harga lebih daripada duit yang kita bertai, hukumnya boleh ke tak? Boleh. Cuma ya ginilah,
Ya kalau ya barang tu sebagai cagaran di atas duit hak kita ambil hak ya tu. Nah, kita ambil hak ya katalah kita nak bertanya 2 tahun. Lepas tu sana pada barang daun cenduk hodok di kita tu kita ambil duit ianya 500,000 je, tapi daun cenduk hak kita pegang tu. Daun cenduk hak dia pegang, hak dia pegang. Kita ambil duit dia 500,000. Lepas tu kita beri daun cenduk kita ke dia, daun cenduk tanah kita tu harga 1 juta. Dia tanya tu boleh ke tak? Boleh. Boleh. Cuma gini. Jamai kata dia tu nak bayar duit alih 500,000 tu. Nah, jamai dia tu nak bayar duit, nak bayar kelik duit 500,000 tu tak leh. Habis kisah dah nak bayar tak leh. Kita tunda masa tu 3 kali tunda dah. Dia nak bayar tak leh lagi. Dibenarkan kita pada ketika tu kita ambil tanah dia tu pergi jual boleh. Jualnya no, jual harga hak orang berani hari tu. Bukan jual untuk itu dah. Jual harga hak orang berani, harga tanah dia hari tu. Lepas tu kita tarik kelik hutang kita, hak lebih lagi kita hantar kelik ke dia. Kena buat lagu tu. Buat lagu tu. Nah. Orang laki-laki pakai pakaian perempuan buat nak baca taklih buat pengantin ke apa ni, boleh ke atau tidak? Ya orang jantan nak pakai dengan pakaian orang betina ni tak ada kata apa lah, hukum dia taklih mula lagi dah. Nah, orang perempuan, orang jantan nak pakai dengan pakaian orang perempuan, hukum dia tak boleh. Sebegitu juga orang perempuan nak pakai dengan pakaian laki-laki, hukum dia tak boleh. Dan bahkan dia kata kalaulah kita ni orang jantan tapi minat pesing alu kita ni mana setuju pada orang hak betina, nak pakai baju orang betina, nak pakai kain orang betina, nak pakai dengan pakaian hak yang tertuai bagi orang betina, hak tu dibenarkan sama taruh. Dalam keadaan dibenarkan tu pun balik dia tu kena pisah berusaha sedaya upaya we boleh tinggal. We boleh tinggal. Tu. Sikit demi sikit ia kena pisah usaha we boleh tinggal. Sama ada jantan nak jadi betina atau betina nak jadi jantan. Dan kita pisah tarik sikit sekali, koko we boleh tinggal. Tu ayat. Kewajipan pemimpin dan ahli kampung terhadap masyarakat dan sekolah tadika kampung bagaimana? Hak ni wajib kena wisokong ke. Deh. Lebih-lebih lagi tadika di hari ni ia panggil satu kewajipan bagi tiap-tiap orang kena wisokong ke, bimbing ke, kerana kita dah tengok di hari ni tadika saja boleh mempertahankan. Kalau utuh tadika utuh bila dah. Nah, amba buat ni layan dah. Budak hari pondok kalulah dia ni tidak lalu tadika, nak menulis pun tak pandai, nak baca pun tak pandai, nak tobek kitab pun tak pandai, akhir sekalinya duduk pondok lebih kurang dalam 3-4 bulan berasa jemung. Akhir tu baik dengan hatu. Tak ada boleh po. Tak boleh po tu tak ada po lagi. Masyarakat tahan tu ngaji pondok tak tu. Ngaji pondok tahu tu, walah budak demo tu punah mula lagi belum pada masuk pondok lagi. Sebab itulah di hari ni jadi satu kewajipan bagi kita buku tadika kita nak ketepi ke taklih. Sama ada pemimpin dalam bentuk ke mana sekalipun, kita kena ambil tadika ni tak depan. Agak ke benda ni adalah satu kewajipan hak yang kita kena pakat jaga, pakat kawal. Sebab bila utuh hak ni, utuh habis dah. Tak utuh kerana para hadirin semua, budak pandai tu punah dah.
Partner tu mula nak tubik daripada sikut dah. Budak partner tu. Sebab tu lah di hari ni nak toksi kita kena kemah di tadika ni, nak buat kena tak boleh. Dengan keadaan masalah ni lah. Nah. Bagaimana orang tidak puasa sebelum nisfu Syaban, setelah nisfu Syaban dia puasa. Hak ni kurang molek deh. Kurang molek. Walhal kalau nak puasa juga tu berlakulah di atas ulama yang mengatakan dibenarkan. Tapi mengikut dalam satu hadis, bila bersetengah bulan Syaban kita baru main nak puasa balik ni, itu dilarangkan. Malaikat kebetulan puasa kita sudah jadi berada dah, senar Khamis kita dah puasa semua dah. Tu tak apa. Nah, honoknya kita kena tarik belum pada nisfu, mari lepas pada nisfu pun kita sambung berterusan. Nak lagu tu. Ambil nisai madu di dalam kebun orang, hukumnya boleh ke tak boleh? Kena kita tanya tuan je dulu. Kita tanya tuan kebun tu, dia nak wih ke tak? Kalau dia tak wih tak boleh. Sahabat tu dia panggil jadi khaf bagi dia tu. Orang tidak turut i'lan hari raya daripada majlis, apakah hukum dia itu? Jawabnya berdosa kerana dia tak patuh dan waliyul amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu patuh pada Allah dan patuh pada Rasul dan patuh pada ulil amri minkum, dan orang yang memerintah urusan agama di kalangan kamu. Jadi di situ tu kalau kita tengok uslub Allah Taala berkecek. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Patuh wa ulil amri minkum. Jadi betul ati'ullah wa ati'ur rasul tu sebut dua kali. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Bos apa timbe wa ulil amri minkum, ati'u buai. Tuhan tidak kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum. Apa yang tak kata gitu? Ulama surah kata pasahnya kerana taat kepada Allah adalah mutlak. Taat pada Rasul mutlak. Tapi taat pada ulil amri bukan mutlak. Bukan semata-mata kena taat dah. Hanya taat pada waliul amri ni malam yu'mar bimaksiatin. Selama dia tidak perintah kita di dalam perkara hak deraka Tuhan. Ada apabila dia perintah pada kita tu dalam benda hak deraka Tuhan, maka hak tu fala ta'ata li alaikum, kata Abu Bakar. Pada ketika tu mung tak payah taat padaku. Hanya mung tak usah taat lah. Gak demo hak tak saya pakai perisytiharan majlis ni. Buku sabit dengan raya dah. Cuba kita tanya weh. Ya dak wayak benda maksiat ke, dak wayak benda apa tu? Ya wayak benda apa tu? Hak dalam tadi disuruhkan kita taat selama dia tidak perintah pada benda maksiat. Bila dia perintah dengan benda maksiat, maka tak boleh kita nak taat dia betul. Cuma nak tanya kata, ia supakat raya serupa dengan hak demo istihad. Nak tanya kata benda tu masuk dalam maksiat ke masuk dalam benda tidak maksiat. Hak ni demo kita bersih sendiri. Amo biasa tanya. Kerana tak raya serupa demo ramai. Ia jawab kata kita takut masuk neraka. Jawablah tu. Kita takut masuk neraka. Subhanallah, demo seorang takut masuk neraka, panu hok ramai 4-500 lagi tak takut. Tak takut. Jadi kita seorang takut masuk neraka, pas demo ramai lagi. Demo ramai lagi pun ya takut masuk pun kita juga. Sebab neraka ni tak ada Malaysia hok nak masuk, semua takut belaka.
Jadi jawab lagu tu dia pakai jawapan yang tidak kena pada tepat. Tak gitu. Ya jawab betul-betul itu. Jawab sut-sut dia panggil. Kita tanya tu kan buat kerja lagu ni. Oh ya tu kita takut masuk neraka ya. Nah. Sedangkan di dalam hadis Nabi kata terus wa man syazza finnar. Tu hak Nabi waya. Siapa-siapa dia terpecil pada gu, maka orang itulah terpecil lepas ke sana. Kau tu hak Nabi wayaknya. Nah, ala kuliahnya benda ni ialah kita duduklah di bawah satu payung tu, itulah lebih kena pada tepat. Jangan kita locak lepas keluar daripada payung nanti basah bila hujan turun. Nah, itulah kita wasa sudah akhir. Amba pun nak kelik jauh lagi, dia puasa pukul 11 dah. Nah, oleh kerana tu ini sebagai kali pertama amba mari di sini, mungkin adalah banyak silap, banyak salah. Kalau nampak kata dalam tazkirah amba saat ni ada mukhalif dengan para ulama, dengan pandangan ulama tak sah pakai. Begitu juga jawapan surat hak yang mudah hantar ni dah. Sekiranya didapati ada mukhalafah, ada menyalahi dengan para ulama muktabarah, maka kita pakailah para ulama muktabarah. Semua tak sah pakai. Kerana Malaysia tak sunyilah daripada salah dan silap. Apatah lagi orang yang banyak taksi, banyak tak pandai, banyak seperti rendah ilmu seumpama amba ni, banyaklah silap kita terasa benda tu biasa di dalam pendapat bagi seorang Malaysia yang sangat lemah ni. Maka sekadar itulah sebelum daripada kita khitam majlis kita ni, marilah kita katuk majlis dengan baca surah Wal Asri dan doa kafarah, dan kita khitam majlis kita ni dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya 'alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna ya halim. Khalliqna bi khuluqil hilmi warzuqna min daqaiqil ilmi wa haqiqna bi haqaiqi ilmika ya rabbal alamin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina zalamu rabbana waghfir lana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.